Ya, Kepung. Datuk Pengerusi, saya tidak akan minta maaf ya Pak, 10 minit seorang ya Pak. 10 minit cukup. Memang cukup. Ya. Saya mengambil kesempatan ini untuk membangkitkan satu perkara sajalah, kerana 10 minit ni. Dan bukti yang diberi oleh Yang Berhormat Shah Alam tu memang jelas menunjukkan itu kaedah yang digunakan oleh Kementerian Kerja Raya tu adalah tidak boleh mewujudkan prestasi yang sempurna sehingga menjejaskan kepentingan rakyat. Dan di sini ini bukan kali yang pertama Yang Berhormat, saya ada bangkitkan berkali-kali mengenai hal ini. Dan di sini saya hanya di dalam 8 minit lagi tu nak sebutkan MAA2 tambah kepada Hospital Shah Alam, Istana Negara, dan juga itu Institut Kanser sekarang. Kerana apa saya bangkitkan MAA2 ini? Tak kena mendengar Menteri Kerja Raya lah. Dia mewarisi satu sistem yang buruk. Walaupun pihak kerajaan sudah membangga-banggakan beberapa projek, tapi ada projek-projek yang sakit. Kalau kita berbanding dengan negara-negara yang misalnya jiran kita, bilangan projek sakit misalnya di Singapura berbanding dengan bilangan projek sakit di Malaysia, memang Yang Berhormat Tampin mengetahui apa yang saya nak sebutkan. Ini tak kena mengenai itu kewibawaan Yang Berhormat Tampin, tak kena mengena, kerana hanya mewarisi satu sistem yang tidak baik. Dan saya sebutkan MAA2 ini kerana saya masih tiap-tiap kali saya melalui MAA2 itu jambatan bertingkat, saya nampak kerja masih dijalankan. Dia jaring-jaring dipasangkan, dan kita nampak itu. Saya bangkitkan hal ini kerana itu jambatan MAA2 ini sudah berapa tahun dah. Pada tahun yang pertama 2004 retak tiangnya. Itu per satu tiang tu setengah-setengah retak. Pada tu 2006 retak lagi. 2008 retak lagi. Dan kosnya itu hampir 300 juta ringgit ini ditambah dengan itu kos untuk memperbaiki 70 juta ringgit. Sampai sekarang Yang Berhormat Tampin, kalau boleh kita melalui kawasan itulah untuk menyaksikan dengan sendiri kerja masih dijalankan, walaupun dikatakan selamat dah sekarang. Tapi kerana ramai yang menggunakan jambatan ini, saya berharap Yang Berhormat dapat pergi sendiri untuk melihatkan dan memberi jaminan kepada para pengguna jambatan ini bahawa ini selamat. Dan tambah pula Yang Berhormat, di 70 juta yang wang untuk kos untuk memperbaiki ini, di dalam Dewan yang mula ini, itu Menteri Kerjaya yang lepas dia kata nak menuntut balik daripada syarikat. Tapi sampai sekarang kita tak dengar macam mana dah menuntut balik. Tambah pula ada kes yang disiasat oleh pihak itu SPRM. Sudah menyiasat kes ini, ada terdapat bukti bahawa kontraktor tu aja melakukan perkara yang tak betul. Tapi setakat ini pihak peguam negara sudah itu menundakan kes. Dan inilah masalah Yang Berhormat Tampin. Bagaimana kita dapat menyelesaikan masalah yang begitu rumit. Bukan saja kes yang disebutkan oleh Yang Berhormat Shah Alam, banyak lagi lah di seluruh negara
Saya percaya di kawasan Tampin pun berlaku juga. Di sini kita nak mempertahankan yang berhormat Tampin juga lah. Tolong dia sekarang. Ya, kesian tu. Tampin pun ada projek-projek terbengkalai yang sakit. Dan sebab itulah berapa minit, ada 10 minit lagi yang berhormat. Ini jam mati yang Mat. Selamat Mat, ada 5 minit ya Mat. 5 minit ya. Sebab kalau projek boleh ditangguh, sebetulnya dia sudah mau berhenti, tapi sebab dia tak ada idea sudah. Yang berhormat kinabatangan tu jangan kita itu mencelah macam tu. Ini melanggar peraturan. Yang berhormat pengurusi mesti menegurkannya kerana melanggar peraturan. Tak apa yang Mat. Ya tak apa. Ya. Dan di sinilah belum sempat saya tegur dah ada duduk yang Mat. Dia curi-curi. Tak apalah, apa istilah yang Muhammad sebut lah. Tapi masa tu berjalan ya Mat. Ya, masa berjalan. Dan saya hanya nak sebutkan MA2 kerana perkara-perkara ni banyak, tak payah sebut. Memang banyak. Sabah, bukan main Sabah. Kepong, bukan main Sabah. Kepong, tolong. Dan ini bermakna itu yang bermakna Tinabakalan tidak begitu prihatin kepada projek-projek sakit di Sabah. Laluan penjelasan. Terima kasih Kepong, Tuan Pengurusi. Saya nak tolong Kepong sikit lah pasal projek Terbengkalai ni. Sebenarnya Kepong, di tempat saya IPD di Pendang sendiri sudah 4 syarikat kalau tak silap saya telah ditukar untuk membina IPD tersebut, walaupun Menteri sebelum ini telah mengatakan sudah siap 21%. Tiba-tiba terakhir ini syarikat lain diberi hak untuk membina IPD tersebut. Dia terpaksa merobohkan yang 21% yang telah siap tersebut dan dibuat piling semula. Maknanya sudah berapa banyak wang yang telah dibazirkan dengan projek tersebut. Kerana projek ini adalah projek kita panggil dengan subsidi, ditukar subsidi. Mereka telah memberikan tanah di Sungai Petani dan dibina kedai di situ, dijual, tetapi syarikat tersebut tidak membina IPD di Penang ini. Patutnya mereka membina 3 IPD di Yan dan juga di Sungai Petani dan di Penang. Tetapi inilah projek-projek Terbengkalai yang saya rasa Kepong boleh highlightkan dalam perbahasan. Terima kasih. Memang saya hendak membahalatkan kalau IPD ni yang berhormat Tampin mesti mengambil perhatian supaya IPD di Sungai Petani, di Pendang dan sebagainya dapat disiapkan dengan lebih sempurna. Salah satu projek yang besar yang berhormat Kepong dan persamaannya amat jelas dengan apa yang disebutkan oleh Shah Alam, bagaimana projek itu tidak ditender dengan terbuka, diberi secara pilihan begitu sahaja, ialah projek besar Jambatan Sultan Yahya kedua, ataupun jabatan kedua atau baru di Kota Baru, yang mana ianya tergendala, yang mana bukan sahaja yang berhormat Tampin baru mengambil alih dan mengetahuinya, tetapi melibatkan yang berhormat lain. Ya, ringkas ya Mat, nanti tak ada masa lagi Kepong. Jadi saya minta yang berhormat Kepong jelaskan dan tekankan betapa perlunya projek itu disiapkan dengan segera. Terima kasih. Tak habislah ramai yang menghadapi masalah yang sama. Saya di sini saya pun itu menjemput yang berhormat Tampin tu supaya itu menumpukan perhatian kepada projek Sultan itu Jambatan Sultan Yahya kedua ni. Kerana masih terbengkalai. Ini bukan kesalahan yang berhormat, tapi dia hanya mewarisi, saya tekankan 3 kali dah tu. Dan ganti balik. Ya, boleh ganti jugalah. Boleh ganti juga. Dan di sinilah saya sebelum saya mengakhiri ucapan tu, saya nak mematuhi peraturan jugalah.
Yang pertamanya, saya berharap Yang Berhormat Tan Pin dapat itu menempuh perhatian juga kepada penakrifan tender. Kerana bagi kita, tender tu yang dibangkitkan oleh orang yang faham tender tak serupa dengan tender yang dibangkitkan oleh pihak kerajaan. Seolah-olah tu dia bukan tender dah kalau dibuat oleh pihak kerajaan. Dan dia penakrifan tender. Yang kedua tu, apakah amalan yang akan diadakan untuk menyelesaikan masalah pelbagai projek yang sakit. Walaupun Yang Berhormat Tan Pin mestinya nak sebutkan dalam senarai projek yang berjaya, itu takniahlah yang berjayanya. Tapi kita yang menumpu perhatian kepada projek-projek yang sakit, yang membazirkan orang. Dan yang ketiganya, yang berhormat, bolehkah Yang Berhormat beri senarai yang lengkap kepada semua ahli di dalam Dewan ini, projek-projek yang terbengkalai, yang sakit, dan projek-projek yang dapat dipulihi di dalam baik, Mat. sekian, terima kasih. Terima kasih. Ya, macam